Isu keduanya adalah berkenaan konsert Taylor Swift yang dijalankan di Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi persinggahan Taylor Swift untuk mengadakan konsert jelajah dunia The Eras Tour selama 6 hari di Singapura. Yang lain negara di Asia Tenggara hanya jadi bystander, dikagumkan dengan betapa banyak keuntungan ekonomi digaup oleh Singapura daripada konsert tersebut. Menurut anggaran ahli ekonomi Maybank, Singapura memperolehi sekurang-kurangnya USD 370 juta keuntungan daripada peminat Taylor Swift dari seluruh dunia yang membanjiri Singapura untuk menghadiri konsert itu. Bukan sahaja kerana kerajaan Singapura mendapat hasil cukai GST tambahan, pengusaha bank, pengusaha hotel, pengusaha pelancong, pemandu taksi atau e-hailing, penjajah restoran dan industrial retail semuanya mendapat manfaat. Dengan pulangan ekonomi yang begitu besar dan rangsangan kepada industri pelancong negara tuan rumah, maka tidak hairanlah itu mencetuskan perasaan cemburu dan kritikan dari negara-negara lain di rantau Asia Tenggara atas strategi Singapura memonopolikan konsert Taylor Swift di Asia Tenggara. Ironically dan pelik sangat juga, di negara kita terdapat beberapa pemimpin bersatu pun mengeluarkan perasaan kesal kerana Taylor Swift tak datang ke Malaysia dan cuba mengambil peluang itu untuk mengkritik kerajaan. Pemimpin-pemimpin bersatu yang mengulas isu itu harus mengarahkan kritikan dan persoalan mereka kepada rakan-rakan mereka dalam PAS. Lihatlah apa yang dilakukan oleh rakan-rakan anda dalam PAS terhadap selebriti kelas A seperti Coldplay, Blackpink. Mereka datang sini, pemimpin-pemimpin PAS mendesak untuk membatalkan konsert pada saat-saat akhir dan cuba mengawal cara selebriti berpakaian atau apa yang boleh mereka berlaku di atas pentas. Strategi kerajaan iaitu untuk menggunakan mekanisme kill switch untuk mengawal persembahan di atas pentas juga tidak dipupuk. Saya rasa tak perlulah pakai itu kill switch mechanism. Kerana kita terdapat bahan-bahan yang lebih buruk dan lucah di internet, terbuka untuk ditonton oleh 33 juta rakyat Malaysia pada bila-bila masa di mana-mana saja. Dan itu pun kerajaan tidak dapat sekat. Apa sahaja yang dilakukan oleh seorang selebriti di atas pentas hanya boleh dilihat oleh mereka yang berada di stadium. Pengaruhnya terhadap rakyat Malaysia adalah amat kurang berbanding dengan pengaruh internet itu. Jadi apa gunanya? Perlu berusaha payah untuk mengadakan mekanisme kill switch. Dengan semua sekatan dan potensi risiko pembatalan last minute saat akhir, selebriti kelas A antarabangsa akan berasa berat hati untuk membuat persembahan di Malaysia. Adalah dikesari bahawa selain daripada Singapura, Malaysia mempunyai infrastruktur terbaik untuk menganjurkan mana-mana konsert selebriti kelas A di rantau ini. Namun dengan ketaksubban iaitu obsession PAS dan pembangkang memainkan isu perkauman dan agama yang menjadikan Malaysia kurang diingini oleh artis-artis ini membuat persembahan di Malaysia. Dalam kes Taylor Swift, jikalau Singapura tidak mendapat hak eksklusif untuk membuat persembahan hanya di Singapura, saya ragu pengurusnya akan menganggap Malaysia sebagai tempat konsert seterusnya. Dan jika beliau membuat persembahan di Bukit Jalil, cara berpakaiannya di atas pentas sudah pasti akan dijadikan satu lagi obsession pemimpin PAS dan dijadikan bahan kritikan kutukan. Oleh itu, nasihat saya kepada pemimpin bersatu yang ingin mempunyai lebih ramai selebriti kelas A antarabangsa untuk membuat persembahan di Malaysia, maka anda haruslah mulakan dengan mengawal obsession rakan-rakan anda dalam PAS dan fikiran kotor mereka. Jika tidak,
kita akan terus tewas kepada Singapura sebagai tempat tarikan artis-artis ini. Untuk pihak kerajaan, biar kita memeluk sikap yang lebih terbuka dan janganlah tunduk kepada permintaan-permintaan yang sempit dan ekstremis daripada pembangkang.